Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Speaker, ahli-ahli Dewan, Menteri Besar, tuan-tuan dan puan-puan. Pertamanya saya mengucapkan banyak terima kasih kerana diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam ucapan belanjawan tahun 2014 yang dibentangkan oleh Ustaz Menteri Besar kemarin. Saya mengucapkan tahniah kepada pihak kerajaan negeri kerana telah dapat membentangkan satu belanjawan, walaupun kita terkejut dengan berapa, tapi tak apalah, ini satu permulaan yang baik, kerajaan baru. Biasalah Menteri Besar saya ucap tahniah, dan rakan-rakan mungkin terkejut kita tengok dalam belanjawan. Kita ingat adalah sikit peruntukan untuk lebuh raya rakyat. Dia tak teringat ke apa, saya pun tak tahu. Tak ada langsung. Lebuh raya rakyat ni putih negeri dah, seluruh dunia pun tahu. Tiba-tiba tak ada belanjawan 10 juta. Ataupun adakah itu hanyalah mainan politik pilihan raya saja? Ataupun sudah berkubur? Tak sibuk dah. Tak ada dah seorang berkali juara lebuh raya tu, tak ada dah. Habis. Kerajaan tak boleh bertindak macam tu dengan tak ada satu individu kita pun tak ada. Dengan harapan yang kita letak begitu tinggi pada rakyat negeri Kelantan. Apa benda kita tak kata kepada parti lain dalam proses kita nak menguak-uakan kekuatan dan kehebatan kita. Tiba-tiba tak ada. Zulkifli Mamat pun tak tahu duk mengaling senyum saja, tak ada pasal. Mari Dewan. Anggap sendiri. Dia dengan saya sama dah, saya tak beri pun dia berdiri. Mamak bagi laluan tak? Dah nak. Nak maklumnya lepas dia kita bangun. Jadi saya ucap tahniah, walaupun tak ada benda-benda yang besar sangat untuk kita laksanakan. Stadium tak ada. Tak ada. 10% pun tak ada. Sakut saya salah baca banyak kali, saya baca. Tak ada. Siapa dia esko bahagian tu? Duk sengih saja tak pasal ada Dewan. Jawablah jawab. Kita nak. Bang tak boleh tak bang. Siapa dia? Jawab saja. Yang berhormat, masa untuk pasal takut ini, boleh Yang Berhormat saya minta itu? Masa saya tak ada. Sikit sebab kalau saya nak jawab penggulangan esok, takut Yang Berhormat untuk mari ya. Tak apa, saya buat sikit lah dah. Tak payah. Okey, kena mari tu. Tak apa. Tapi saya jawab sikit lah. Takut budak-budak budak-budak sekolah nak dengar. Saya nak suruh dah kena bagi fair lah. Jawab dengan baik. Kena bagi tak baik ni dengan tidak baik. Saya minta izin kerana Yang Berhormat, oleh kerana Yang Berhormat minta tadi, minta jawapan daripada esko tadi. Saya boleh tarik balik. Tarik balik. Terima kasih. Okey, sila Yang Berhormat teruskan ucapan. Ada Dan masa untuk esko, ada masa untuk ahli pembangkang. Tak dia sama. tak pasal tadi kata Saya tarik balik. Ni saya tak bagi langsung. Yang Berhormat, kalau kita minta supaya orang bagi penjelasan, tak bolehlah sebelum orang bagi penjelasan kita tarik saya balik. minta bagi esok. Tak boleh macam tu. Tak apa, boleh. Tak saya boleh. kata boleh. Kalau Yang Berhormat tak berani dengan penjelasan, ini Yang Berhormat hak jangan saya. minta supaya bagi penjelasan. Jangan kata esko duduk sengih dalam Dewan. Tak boleh macam tu. Datuk esko, tunggu dulu. Tak boleh Yang Berhormat. Saya nak Yang Berhormat yang sebut mana esko yang jaga lebuh raya. Okey, Jangan duduk sengih dalam Dewan. Yang Berhormat sebut. Yang Berhormat kalau betul-betul Yang Berhormat bertanggungjawab, bila Yang Berhormat minta esko bagi penjelasan, Yang Berhormat kena bagi masa kepada dia. Terima kasih. Jangan kita ajak orang. Terima kasih. Jangan kita ajak orang tumbuk. Orang mari kita lari. Tak apa, saya bagi. Saya bagi. Terima kasih. sila. Terima kasih Yang Berhormat Speaker, terima kasih Yang Berhormat Esko itu, dan juga Yang Berhormat Bukit Kuala Bala, sorry. Dia lebuh raya ni satu topik yang sangat hangatlah diperkatakan. Kita tidak masuk dalam bajet tu kerana cara pelaksanaan lebuh raya ini ialah swasta, kerjasama swasta dan kerajaan melalui unit pelaksana
UKAS, Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan Perdana Menteri. Terakhirnya ialah satu syarikat PFI, Public Financing, dengan izin. Mas, mohon mencelah sikit. Ya. Rakyat ke pembangkang PFI ni tak payah masuk dalam bajet. Biar dia reti kata bahasa bajet dia bahasa PFI. Dan apa dia PFI? Dan kita boleh bicara bab ni atas bawah. Dan tak ada satu bajet PFI untuk makluman dewan. Boleh. Amal nak celah. Saya nanti. Dia bekas esko je. Amal nak celah. Amal nak celah supaya jelas adik-adik. Biar faham adik-adik. Biar reti tak mari dalam dewan. Biar beza PFI dengan budgeted hak masuk dalam dewan. Dia ada pula bajet yang off budget agencies. Oh, dah nak rakyat ni, jangan sabar. Amal nak minta izin. Saya pun tak ada masa nak dengar penjelasan bekas esko. Saya nak dengar esko je. Tunggu lepas. Sila kita minta Yang Berhormat Esko untuk buat Tapi Amal Esko, penjelasan. Amal rasa orang ni pada rakyat ikut qadar dia. Cukup rakyat sekat PFI. Amal nak minta izin lagu tu. Cukuplah. Kita rakyat PFI, cukup dah tu. Cukup. Betul kata Ibu Ahmad boleh condong bahawasanya projek ini melalui PFI, Public Financing, dan dia tidak perlu dalam bajet. Sebab tu kita tidak masuk bajet. Dan terakhirnya ialah konsortium EcoBounds Emirate House Group Consortiums dengan dibantu oleh Islamic Development Bank dengan financing dia, dan kita masih berkira terma-termanya berapa harga yang dia quote kepada kita, dan kita akan kaji. Tengah hari ini pun saya akan bincang dengan konsultan engineer mengenai dengan jajaran jalan tu, dan kita kena tengok berapa quotation harga dia, dan kita akan nilai aset kita tukar dengan aset pertukaran, payment in kind, PKI. Kalau payment in kind atau PFI ni tidak perlu kepada bajet, tak perlu masuk dalam bajet. Dan kalau kita masuk dalam bajet pun dia akan jadi off bajet semula. Seperti mana kerajaan pusat lah, dia ada first rolling plan. Kalau rancangan Malaysia ke-10, dia bermula daripada tahun 2011. Dia ada first rolling plan 2012, tak masuk dalam bajet. Second rolling plan 2013, sampai sekarang pun 2014 dia ada fourth rolling plan yang keempat, maka itu tidak masuk dalam original bajet. Wallahu a'lam. Kena menjawab, memberi penjelasan. Saya tahu, cumanya mungkin esko juga kena jawab pasal apa kontraktor dulu lari. Kena jawab juga esok mungkin pasal apa tiba-tiba ni hebat sangat, tiba-tiba dia lari. Kena jawab esok lah, tak apalah. Kita jawab esok. Tak ada banyak lagi cerita Al-Buhaya ni, tak berjalan apa lagi. Kita duduk bising dah, semua dah. Orang kita dah lagu tu. Cuma yang saya nak bagi tahu di dalam core business Kerajaan Negeri Kelantan ni, kita kena tahu masalah jalan raya, masalah air. Air pun tidak dibelanjakan secara besar untuk padan dengan masalah yang dihadapi oleh 1.5 juta rakyat Kelantan. Bajet banyak mana kita bagi pada air pun saya tak nampak sangat. Berapa puluh juta, 100 juta ke 200 juta ke. Perumahan nampak 9 juta. 9 juta ni saya kira kali 50,000 sebuah rumah untuk perumahan ni berkali habis. Tak sampai 200 butir rumah pun mungkin. Tak sampai 200 butir rumah pun. Buat apa tak selesai masalah. Tapi tak apalah, kita tak ada duit dah. Kerajaan negeri kata dia tak ada duit, dia boleh buat sekadar, tak ada masalah. Cuma yang paling menduka cita keperbanyak banyak kerajaan pusat bagi nak selesai masalah air teruk. Air teruk juga yang kita bagi mengikut bajet kita pun hampir separuh saja air Kelantan boleh buat. Sudah saja daripada jangkaan tu 60% saja. Kemana masalah? Tolonglah selesaikan masalah ni. Tidak bermain politik dalam masalah kemudahan agama ni, air ke, lebuh raya ke, kata nak dapat keuntungan politik dah. Kita pun nak bakal lebuh raya molek juga tak ada hal. Kalau kerajaan negeri boleh buat, tak ada masalah. Cuma kontraktor lari, bunyi kata Wah Hasni buat balik pula daripada Timur Tengah. Bicara tak tahulah, hak tak pernah buat lebuh raya pun. Bunyi kata saya kat baru ni, saya tak tahu, mungkin Esko boleh terangkanlah dia punya
Sekak ni ada kepakar dalam bahagian lebuh raya, dia buat jalan Tok Gau pun tak buat lagi bunyi kata. Nak buat lebuh raya rakyat kita. Lepas tu kita kena teluh dengan rakyat. Kena teluh pada ramai. Ada saya baca sahabat. Saya tengok dari sahabat kata, Esko menjawab, dia kata kadar air ni dia tak umum pun naik. Betul dari khabar 2-3 hari lepas. Tak umum pun. Walaupun sikit kadar kenaikan, dia jangan kita berlindung pada rakyat. Kena bagi tahu tarikh naik banyak ni, kita boleh bagi tahu negeri lain lebih besar lagi naik. Apa dia kita takut? Tak payah berlindung. Siapa ke bising habis perhatian pengguna apa semua duk kritik. Baru kita menunjuk apa yang kita mesti kena teluh lah dalam bertabir negeri, kena teluh. Saya tahu Esko kita tak ada masalah, tapi kena ada keberanian sikit menghadapi dengan masyarakat ni. Jangan kita kajian macam tu. Kadang kita buat walaupun kita tahu kita naikkan minyak 10% sebab kita tahu subsidi terlalu tinggi. Kajian umum, bagi tahu pada rakyat. Speaker, dia kena address ke speaker, tak payah pandang saya. Ya. Jangan terasa tak ada hal. Dalam dewan ni dia kena address ke Jalan speaker. tahu, jangan terasa saya lama lagi. Nampak beradak ke saya? Tak Sedap betul. tak dengan bapa ni? Okey. Pasal dia baik. Sila. Saya Peraturan beradak dengan orang baik ya. Yang Muhammad kena adab kepada saya mengikut berbaik peraturan sangat. 41. Terima kasih. Saya nak menghadap menteri besar pula. Dia tahu dia baik. Menteri besar ada tanggungjawab yang besar. Palu bang Jaga rakyat 1.5 juta ni. Termasuk orang UMNO pun. Palu Bukan bang lepas Muhammad. saja. Palu. Ha? Minta jalan. Boleh. 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 Bos minta boleh. Adakah Kuala Balah ni tahu pemberian kerajaan pusat kepada kerajaan negeri ini, terutama dari segi pentadbiran, yang mana tahun ni 183 juta dan tahun 12 baru ni 130 juta. Dan apakah seharusnya kerajaan negeri lakukan dengan sebab-sebab ini? Tahun ni 180 juta kerajaan 83 juta. persekutuan bagi 83 juta. 83 juta. 183. 183 juta kita bagi kepada negeri Kelantan. Cuba tengoklah, mungkin Menteri Besar ucap terima kasih, tapi ada juga ucap terima kasih. Saya tengok di dalam belanjawan ni untuk pertama kali ucap terima kasih kepada kerajaan pusat memberi bantuan yang banyak kepada negeri Kelantan. Ini satu jambatan yang dibina oleh Menteri Besar Tahniah. Ada juga sekurang-kurangnya Yang berhormat minta on mikrofon. suara derah, tak payah pakai mikrofon. Suara molek. Jadi cumanya saya minta supaya kalau bolehlah berilah perhatian seperti yang disarankan oleh Paluh, supaya rumah rakyat ni kita utamakan. Sungguh saya mintalah supaya janganlah rakyat kita duduk dalam stor, duduk dalam dalam garaj kereta, rumah buruk, tiup angin pun nak runtuh. Tak ada bilik, ni orang duduk, anak-beranak, cucu. Jadi mintalah beri keutamaan pada golongan-golongan miskin. Di kawasan bandar ni teruk. MB, kalau kita boleh berjalan sekali, kita tengok kawasan bandar masuk dalam-dalam kampung, tengok berek 12 apa tu, kalau terbakar bukan habis. Baru ni saya pergi tempat rumah terbakar biji, paling selamat 7 butir buah lembut. 7 butir 8 butir, tapi bagus. Wakil ayat dia pergi selalu. Saya sapa dululah. Enggak saya duduk kat tu. Rakyat kita kena jagalah. Saya utama perumahan. Air utama, lebuh jalan raya utama, pendidikan bagus, diberi penekanan oleh Esko, oleh kerajaan negeri kita berkenaan dengan masalah-masalah asas dihadapi oleh negeri kita ni. Kita sayang pada negeri Kelantan kita ni. Betul, saya setuju dengan Paluh, kita mungkin balas ginilah, kita balas ni, tapi metamak betul kita selesaikan masalah rakyat kita. Boleh kita balas sikit-sikit. Dalam pok-pok pun balas juga, teruk juga mendengar. Proporsional. Teruk lagi. Tak mari dawai pun. Apalah ni.
Saya ingat dia berjiwa besar apa saya. Dah mari biasa dah kita hidup lagu tu dah naik turun Pulau Condong. Pernah duduk datah. Tak ada hal. Jadi orang bawah kita berkhidmat pada masyarakat saja dah. Cuma saya minta berhenti besar. Kenapa kau otak dia kalau otak dia bagus? Kenapa kau? Ini untuk kebaikan. Kalau otak saya bagus, kenapa kau? Walaupun saya pembakar. Saya cadar ke bagi perumahan pada rakyat. Jaga anak-anak muda kita supaya jangan terjebak pada dadah. Ini kes utama di Kelantan. Adakah banyak program supaya jangan anak muda kita ni terdedah kepada dadah-dadah? Esko minta bagi perhatian. Memalukan anak tikemok katok tok tua. Memang kita gerak tok tua pun, tapi tak ada hal lah. Gerak apa pula? Kamu tak apa mati dah. Tak ayak ni. Jaga anak-anak muda kita jangan supaya dia ni mengaruh rata kita negeri kecil, bagi kemudahan sukan, rekreasi, bagi motivasi supaya hidup di Kelantan Malaysia ni ada harapan untuk generasi-generasi muda. Bagi pengharapan. Bagi dia program-program. Jangan program untuk sedak kita saja. Jangan program kerana untuk kita ni suruh nampak Islam saja. Dah. Jaga anak-anak kita ini. Saya percaya kalaulah dapat digabungkan kerajaan negeri dengan kita Perbakan, saya rasa negeri Kelantan akan lebih jauh lebih maju. Dan jabatan itu sudah dibina oleh Menteri Besar kita ni. Tahniah, tepuk meja sikit. Bagus. Saya nampak pendekatan tu. Saya dengar tanah peladai pun dia nak bagi balik dah. Amba minta 20 tahun dah. Mak gosok lagi. Tak sedap berdendam lah, tak ada guna berdendam peladai. Nak ahli pah peramah dah tu. Serabut saya. Esko pun saya ucap terima kasih kerana banyak membantu. Esko pertanian, peladai-peladai petani-petani kita. Dia banyak bagi utama wakaf baru lah. Saya tengok gambar sengih nampak tu. Tapi tak apalah. Saya harap kita bina negeri kita ini supaya menjadi negeri contoh. 5 juta pelancong melawat cukup membanggakan. Biar orang mari 10 juta negeri Kelantan ni lihat bagaimana negeri kita ni bersih, jaga kebersihan, jaga perpaduan, biar mesra pelancong. Biar kita mesra pelancong, orang mari dengan nilai-nilai murni kita orang Kelantan, senyum manis rakyat kita. Bukan pasal nak mari bini sini lari Malaysia tu. Mari Kelantan jadi lagu tu pula. Laluan untuk pergi kahwin nombor 2 di sebelah Sia pula dah. Saya juga ucap tahniah pada kerajaan negeri sekarang ni ada usaha untuk mencari sumber-sumber lain pendapatan. Tidak kata nak main balok saja. Mungkin satu masa Menteri Besar 10 tahun lagi mungkin kita kena buat satu tarikh untuk tak ada terbang balok dah. Mungkin kita akan kena hukuman yang berat macam Thailand, hukum mati siapa-siapa yang curi balok. Tak ada dah apa, habis memberi kesan kepada sungai, habis memberi kesan kepada kehidupan rakyat di Kelantan kita ni. Kalau kita biarkan. Betul lah saya nampak sekarang ni tak banyak. Tak banyak dah, kayu pun mungkin tak banyak. Cuma kita jaga supaya jangan pencuri-pencuri ini bermerajalela. Jangan duk curi balok lebih daripada banyak lagi daripada hak kita bagi lesen. Takut didalang oleh kumpulan tertentu, saya tak tahulah, tapi jangan berlaku perkara begini di negeri Kelantan. Satu MOU mari pula ada. Saya pun tak faham ni satu MOU. Ajak jemput saya pergi menghadiri menandatangani memorandum persefahaman antara kerajaan negeri Kelantan, Malaysia dan wilayah autonomi Ningxia Hui, Republik China. Bila dia panggil ni? Di China ke mana tak tahulah. Oh, sini ya. 10 Oktober. MOU ni banyak dah puas dah dengan MOU ni. Berapa ratus dah MOU sebenarnya. Yang berjaya berkali 5%. Mungkin tak siapa pun.
Jadi duk belawak ke orang-orang yang mari, kita tak apalah, kita nak berniaga, kita nak besar, tapi dia duk mari belawak kita. Macam-macam nak rakyat kita nak buat berganti, duduk seminggu dua, dia lari. Kita boleh susah pulanya. Jadi kena kaji, kena ada satu badan untuk kaji betul ke orang ni bersungguh tidak. Genuine businessman tak nak mari nak buat melabur untuk MOU di negeri Kelantan kita ini. Dan kita kaji juga mana kelemahan sebab MOU ni banyak tak jadi sebab apa. Adakah kita tidak mesra ke? Kemudahan kita tak cukup ke? Ataupun dia dapat alternatif yang lebih baik negeri lain ke? Ataupun pasal apa negeri lain lebih baik daripada kita ke? Kita kena buat kajian. Kalau saya industri di perkara Cepur misalnya, saya rasa Menteri Besar kena bagi perhatian supaya kemudahan lebih bagus. Duk terbiar dengan jadi media pasar malam pula daripada tembok tujuan asal kita tu buat industri situ, bukan tu buat pasar malam. Banyak saya tengok tapak-tapak kilang ditutup. Jadi bolehkah kita bekerjasama dengan MITI misalnya untuk memastikan supaya kawasan itu berdaya maju, boleh memberi peluang pekerjaan yang banyak pada rakyat negeri Kelantan. Ini kita kena fikir. Kita tak balas saudara saya ni, dia suara deras sikit, dia bukanlah bermaksud apa-apa pun, suara dia ya paluh ni kadang-kadang dia nak kacak Indonesia. Angin orang terus sekak. Jadi saya mohonlah supaya kerajaan negeri dapat mengkaji dan menghalusi perkara-perkara supaya kita boleh usaha kita untuk memajukan negeri Kelantan kita ini capai. Jadi itu saja ucapan mereka saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.